Baik, kita mulakan surah Al-Furqan, mulai daripada ayat 16. Ayat 16. Betul ke ayat 16? Hah? 19. 19 ya. Okey, 19. Baik, kita mulakan surah Al-Furqan mulai daripada ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqad, maka sesungguhnya, kazzabukum, telah mendustakan mereka akan kamu. Telah mendustakan mereka akan kamu. Bima, dengan apa yang taqulun, kamu katakan. Fama, maka tiada. Tastati'una, kamu berupaya. Sorfan, berpaling. Wala nasra, dan tidak menolong. Waman yazlim, dan barang siapa ia zalim. Waman yazlim, dan barang siapa ia zalim, minkum, di antara kamu. Nuzikhu, kami rasakan akannya. Azaban kabira, azab yang amat besar. Baik, saya masuk mula. Faqad kazzabukum, maka sesungguhnya telah mendustakan mereka akan kamu. Mana siapa ni? Mereka, siapa kamu? Maknanya yang mendustakan ni orang yang disembah kepada orang yang menyembah. Kan ayat ni di atas ia menerangkan bahawa mereka ni ya, pada hari kiamat besok, yang mana mereka dikumpulkan dan apa yang mereka sembah. Kalau mereka sembah Nabi Isa, sembah malaikat, ya, ataupun sembah nabi-nabi lain, ya, pada masa itu orang yang disembah dengan yang menyembah di hadapan Allah besok. Allah akan tanya kepada orang yang disembah, contohnya Nabi Isa, ya, adakah kamu telah menyesatkan hamba-hambaku lalu mereka jadi sesat? Ya, jawab mereka, ya, sebab Nabi Isa kan orang yang bertauhid, atau orang-orang lain yang disembah itu orang bertauhid contohnya. Ya, mereka mengatakan, ya, Maha suci Engkau ya Allah, ya, tidak layak bagiku untuk kami menjadikan daripada selain Engkau sebagai pelindung-pelindung. Dan akan tapi Engkau telah beri kesenangan kepada mereka dan juga bapa-bapa mereka, sehingga mereka melupai peringatanmu, dan mereka adalah kaum yang akan binasa. Ya, faqad kazzabukum, ini bahasa dia. Maka sesungguhnya telah mendustakan mereka, iaitu mereka yang disembah. Yang disembah ni orang yang bertauhid. Ya, kalau yang dua-dua sesat, yang disembah sesat, yang menyembah memanglah sesat. Itu lain kes, dua-dua akan masuklah ke neraka. Ini
yang disembah ahli tauhid. Contohnya Nabi Isa, malaikat, dan orang-orang alim yang disembah. Ya. Jadi besok, orang-orang yang bertauhid ini akan mendustakan cakap mereka. Kazzabukum bima taqulun. Telah mendustakan mereka akan kamu dengan apa yang kamu katakan. Famastati'una sorfan. Maka tiada kamu berupaya berpaling wala nasron dan tidak menolong. Mana kamu tidak dapat berpaling dari azab Allah dan tak dapat menolong diri kamu sendiri. Ini kena ingat ni. Ya. Terkadang orang kita ni terlampau asyik. Ya, kalau dalam tarekat, ya, setiap yang pengasas tarekat itu mati ya wali. Wali dia. Ya, lalu bila mati, ya, maka tuan guru pengasas tarekat tu pun disembah, ya, diseru. Ya. Kita pun kadang terikut-ikut, ya, orang-orang, ya, yang tidak kuat akidah. Kita pun terikut-ikut. Ya, kalau kita nak cepat dapat, kita pergilah makam sana tu. Ya, pergilah makam Tuan Habib Noh. Ya, ataupun pergi makam dekat Pulau Besar. Ya, kita minta kat sana. Kita minta dengan orang alim. Ya, orang alim ingat masih hidup. Orang alimnya dah mati. Ya, minta. Jadi besok orang alim ni orang yang betul yang bertauhid. Besok, ya, dia akan mendustakan kita. Dia masuk surga, ya, kerana kealimannya, ketauhidannya. Kita yang masuk neraka. Ya. Kita tak dapat nak berpaling daripada azab Allah, tak dapat nak menolong diri kita sendiri. Karenanya, ya, sebab itu jangan sampai kita terperosok kepada golongan-golongan yang suka, ya, minta tolong kepada wali-wali ataupun orang-orang soleh yang sudah mati. Yang terkenal macam Wali Songo, orang, ya, kalau di Indonesia ni terkenal Wali Songo. Kadang ada di antara orang kita berombongan pergi sana, pergi makam-makam Wali Songo. Ya, mintalah hajat macam-macam. Ini kes ni lah kalau nak tahu. Ni yang kita baca Quran ni. Biar celik tauhid. Ya. Sedih kadang. Ya. Kadang kita anggap orang tu beragama, hebat agamanya, tapi dalam segi ini hanyut dia. Sebab itu biarlah kita tak setinggi mana, ya, agama kita, ilmu agama kita, tapi kita kenal siapa Allah, siapa makhluk. Ya. Ini yang kita minta, makhluk yang sudah mati kita minta. Ya. Padahal kita diajar supaya minta kepada Allah. Tak apa, kita tidak mendalam agama kita, tapi dalam segi tauhid kita kenal. Ya, kita kenal Allah. Kita tahu semua menyembah Allah dengan sebetulnya. Itu yang kita nak pegang. Ya. Wa man yazlim, dan barang siapa ia zalim minkum di antara kamu. Zalim di sini menzalimi diri sendiri. Ya, dengan, ya, menyembah ataupun meminta, ya, selain daripada Allah Ta'ala, kan itu syirik. Itu makna zalim di sini. Siapa yang zalim, ya, di antara kamu, berbuat zalim di antara kamu macam ni, nuzikhu azaban kabira. Kami rasakan akannya azab yang amat besar. Ya. Itu dikatakan kita bercampur aduk. Kita solat, ya, kita pun puasa macam orang lain puasa. Ya. Kita haji macam mana orang lain haji. Ya, kita berjemaah macam mana lain orang berjemaah. Tapi dalam satu hal kita tak boleh nak tinggalkan. Kita suka minta kepada, ya, wali-wali yang sudah mati. Kita seru. Atau kita suka, ya, pergi ke makam-makam. Seolah-olah kita mohon pada Allah ni lambat sangat. Lambat dapatnya. Kita pergilah ke tempat yang dikatakan kononnya wali, kubu-kubu wali, ataupun tak payah pergi kubunya, seru saja. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, tolonglah aku, ya, sehatkanlah aku. Minta macam mana minta pada Allah Ta'ala.
Ini kan syirik. Ya. Tapi orang tak tahu. Sebab orang dipahamkan begini. Kalau kita ni ya tidak dikenali oleh Allah. Kita ni orang awam tidak dikenali oleh Allah. Allah hanya kenal wali-wali dia. Ya, jadi kalau kita nak minta cepat, kita kena minta melalui wali dia. Jadi minta melalui wali dia ni cepatlah sampai pada Allah. Allah nanti wali tu sampaikan hajat kita pada Allah. Macamlah kita nak jumpa pembesar ke, agung ke, kita mesti ada melalui orang-orang tengah dia yang rekomenkan kita boleh jumpakan dia. Kalau kita terjumpa dia, dia tak kenal kita. Begitu juga ya, dia tak kenal kita, kita kenal dia, dia tak kenal kita. Ya, jadi dia pun heran kat kita. Jadi dia samakan Allah ni macam raja, Allah ni macam hakim, Allah ni macam pembesar manusia. Jadi bila menyamakan Allah dengan makhluk macam ni, kan dah syirik. Faham tak? Itu pegang tu. Ya. Jangan kita sampai tersesat ke situ. Kononnya hajat kita cepat sampai melalui wali-wali. Ini sebenarnya kita sudah tertipu oleh syaitan. Orang-orang musyrikin ni pasal dia jadikan berhala sebagai perantaraan dia tu, sebab dia kata berhala tu Tuhan kecil yang akan menyampaikan hajatnya kepada Tuhan besar. Siapa Tuhan besar? Tuhan yang menurunkan hujan, yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia minta pada berhala tu orang roh suci. Ada roh suci yang boleh menyampaikan kepada Tuhan besar. Jadi samalah akidah kita dengan mereka. Sebab itu jaga-jagalah, ya. Banyak ya ajaran-ajaran ni menular pada kalangan orang-orang kita, ya, dengan alasan ya agama. Jadi kita yang lemah iman ni memang mudahlah. Apalagi kita dalam kesusahan, apalagi kita dalam sangat berhajat, sanggup kita gadaikan kita punya iman untuk syirik. Asal kita ya sampai asal hajat kita kesampaian. Macam tu ya. Baik, ayat 20 ya. Wama dan tiada arsalnaka telah kami utuskan qablaka sebelum engkau minal mursalin daripada rasul-rasul illa melainkan innahum bahawasanya mereka layak kuluna sungguh mereka makan at-ta'am akan makanan wayamshuna dan mereka berjalan fil aswaq pada pasar-pasar wa ja'alna dan telah kami jadikan ba'dakum sebahagian kamu li ba'din bagi sebahagian fitnatan sebagai cubaan. Atas biruna, adakah kamu sabar?
Adakah kamu sabar? Wakana rabbuka, wakana dan adalah rabbuka Tuhan engkau, basiro amat melihat. Baik, simak semula. Wa ma arsalnaka qablaka. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina. Dan tiada telah kami utuskan sebelum engkau daripada rasul-rasul. Illa melainkan innahum bahawasanya mereka layak kuluna ta'am. Sungguh mereka makan akan makanan. Wa yamshuna dan mereka berjalan fil aswaq pada pasar-pasar. Ini nak memberitahu bahawa rasul-rasul dahulu adalah manusia biasa. Ya. Dan juga Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti kita semua. Ya. Sebab itu dia bersifat makan. Dia juga makan, minum. Tak ada yang dikatakan seorang Nabi tadi tak makan, tak minum. Itu dikatakan puasa Nabi Daud contohnya. Puasa Nabi Daud pun dia puasa, kata Nabi, puasa sehari, buka sehari. Tak ada. Dia tak makan siang malam. Ada seorang Nabi, siapa nama? Zulkarnain. Bukan. Satu Nabi, Zulkifli. Zulkifli. Zulkifli, dia syariat dia, siangnya dia puasa, malam saja dia makan. Makan juga. Dia tak ada terus-menerus berpuasa. Siang malam tak. Itu Zulkifli. Dia punya syariat dia sendiri punya syariat lah. Maknanya dia amalkan macam tu. Siang dia tak pernah makan. Dia puasa terus-menerus siangnya. Tapi kita tak boleh ikut. Sebab situ tidak ada syariat Nabi Muhammad. Siangnya dia puasa, malam saja dia makan. Itu Nabi Zulkifli. Kita yang boleh ikut syariat yang Nabi katakan, syariat Nabi Daud. Itu boleh kalau nak lah. Kalau jenis orang yang rajin berpuasa, kalau nak buatlah macam syariat Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, macam tu selang. Jadi mana-mana yang jatuh kepada hari-hari yang diharamkan tu, tak payahlah puasa. Jangan puasa walaupun jatuhnya selang-selang. Kita tinggalkanlah, tak payah puasa. Jadi tengok, Nabi sendiri, Rasul-Rasul dulu juga Nabi SAW adalah golongan manusia biasa yang sifatnya mereka makan. Dan wayam syuna fil aswaq, dan mereka berjalan di pasar-pasar. Apa tujuan berjalan di pasar-pasar? Mencari bekalan makanan, minuman. Nabi-nabi juga, yang Nabi dulu ataupun Nabi SAW sendiri juga berjalan di pasar-pasar. Jadi ingat, Nabi ini duduk rumah semua makanan terhidang. Tidak. Dia juga mencari bekalan makanan. Macam mana orang-orang lain. Hanya kedudukan dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Kan dalam surah Kahfi kita dah baca, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya tidak lain aku ini, kata Nabi, aku ini adalah seorang manusia mislukum, seumpama kamu. Yuha ilayya. Ia diwahyukan kepadaku. Maknanya aku hanya seorang manusia seumpama kamu. Bezanya aku dengan kamu, aku dapat wahyu. Jadi Rasul dapat wahyu dari Allah, kita ni tak dapat wahyu. Itu bezanya. Itu dikatakan, jangan kita menganggap Rasul ni, Nabi tu sehebat-hebatnya seperti malaikat. Tak. Nabi bukan malaikat. Nabi makan dan minum, malaikat tak payah makan dan minum. Jadi kadang kita mengangkat Nabi atau Rasul ni melampau-lampau sehingga kadang jatuh syirik.
Contohnya orang-orang Nasrani, mereka mengangkat nabi mereka terlampau-lampau, ya. Sehingga apa? Sehinggalah Nabi Isa tu diangkat darjatnya, ya, seperti Allah, seperti Tuhan. Jadi sampailah dikatakan bahawa yang Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya, yang boleh disembah, yang boleh diminta kepadanya sesuatu. Ini, ya, terlampau apa? Terlampau melampaui, ya, mengangkat darjat seorang nabi macam tu. Jadi sebab itu Nabi yang salam, ya, tidak membenarkan, ya, mengagung-agungkan nabi melampau-lampau. Ya, takut nanti jadi orang Nasara. Ya. Jadi kita suruh berselawat ke atas nabi. Kita berselawat. Selawat tu makna doa, mendoakan nabi, ya, keberkatan nabi. Bukan kita nak minta pada nabi. Ya, kalau dah minta kepada nabi itu jadinya syirik, ya. Ingat tak seruan-seruan orang-orang kita yang kadang tak secara langsung seruan itu seruan syirik. Contohnya dia kalau berdoa, ya Allah, ya Rasulullah, ya aghithna, tolonglah kami, wahai Allah dan Rasulullah, ya. Dia minta Allah dan minta dengan Rasulullah sekali. Itu salah. Ya Allah sajalah, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah aku. Ini tak. Doanya mesti diiringi, ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah aku, sehatkanlah aku. Allah dengan Rasul disamakan darjatnya. Allah, ya, bukan makhluk. Rasul ni makhluk. Kenapa disamakan? Ya? Jangan buat macam tu. Ya? Itu kalimah syirik. Ya? Mana yang baru sampai? Surah Al-Furqan, ya, ayat 21. Ayat 21 sekarang ni. Baik, ya, sambung lagi. Waqala, dan telah berkata ia. Allazina, oleh orang-orang yang la yarjuna, tidak mereka mengharap, liqa'ana, pertemuan kami. Laulah, jikalau tidak. Kenapa tidak sesuai? Kenapa tidak? Sesuainya bahasa dia macam tu. Laulah ni, kenapa tidak di sini, ya? Unzila, telah diturunkan ia. Nampak ada yang tak jumpa muka surat ni. Ya? Muka surat apa tu? Cuba tolong sikit yang lain. Muka surat apa? 1355. Tak clear. 1355, betul? Betul, ya? 13 ke 17? 1355. Okey, buka. 1355. Ayat yang ke-21. Baik, sambung lagi ayat 21 sampai tadi liqa'ana, ya, la yarjuna, tidak mereka mengharap, liqa'ana, pertemuan kami. Laula, kenapa tidak? Unzilat, telah diturunkan ia. Alaina, atas kami. Al-malaikatu, akan malaikat. Atau naro, kami lihat. Rabbana, Tuhan kami.
Lakot, demi sesungguhnya, istakbaru, telah sombong mereka, fi anfusihim, pada diri-diri mereka, wa atau, dan telah melampaui batas mereka, wa atau, dan telah melampaui batas mereka, utuan, satu pelampauan, kabira, yang besar. Semak semula. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang tidak mereka mengharap pertemuan kami, laula unzila alainal malaikatu, kenapa tidak telah diturunkan ia ke atas kami akan malaikat, au naro rabbuna, atau kami lihat Tuhan kami. Ini ya mereka yang tak takutkan hari kebangkitan. Ya mereka menganggap bahawa kalau mati habis, selesai. Sebab itu mereka kadang sanggup nak bunuh diri, sebab dengan bunuh diri perasaannya habis masalah. Nak habiskan masalah, kita mati. Dengan apa cara bunuh diri ke apa ke, selesailah masalah. Ini manusia yang tak inginkan atau tidak takutkan hari kebangkitan. Dia ingat dengan perbuatan itu selesai masalah. Sebenarnya lebih besar masalahnya yang akan dihadapi. Kalau tahu lebih baik aku tak bunuh diri dulu. Macam itulah bahasanya. Tapi tak guna penyesalan itu. Begitu juga dengan orang-orang yang kafir. Yang tidak mengharapkan pertemuan hari akhirat ini. Besok kalau mereka mati pun, mereka menyesal. Menyesal tak sudah. Dulu kalau aku percaya hal ini, tentulah aku tidak tertimpa dengan keadaan yang menghinakan begini. Mereka akan menyesal. Itu dikatakan di sini, orang yang tak ada mengharap nak bertemu Tuhan. Dia cakap di dunia senang macam ni, dia kata. Laula unzila alainal malaikah. Kenapa tidak diturunkan ke atas kami akan malaikat? Dia cakap dengan Nabi. Kenapa Muhammad saja malaikat boleh cakap dengan Muhammad saja? Kenapa tak diturunkan kepada kami? Turunkanlah, turunkanlah ke atas kami. Maksudnya dia nakkan macam tu. Ataupun dia kata apa lagi satu perkara, au nara rabbana, atau kami lihat akan Tuhan kami. Mana Tuhan? Saya nak lihat. Perkara ini dikhabarkan kepada Nabi yang salam masa itu. Hai Muhammad, kalau benar, boleh tak turunkan malaikat kepada kami? Ataupun kami boleh tak lihat Tuhan kami? Tuhan kami itu mana Tuhan engkau lah, Tuhan Nabi, Tuhan Muhammad. Dia kan biasa menyembah berhala, nampak berhala. Jadi, dia nak menyembah Allah ni, dia nak lihat Allah. Macam tu bahasa dia. Kenapa kami tak boleh? Sebenarnya bahasa mereka ni bukan bahasa nak beriman, tapi bahasa nak memperolok-olokkan dan perli saja kepada Nabi SAW. Ini kata-kata yang dikatakan menyakitkan hati Rasul. Dia nak lihat Allah Ta'ala. Jadi bagi kita orang beriman, kita memang tidak akan dapat melihat Allah Ta'ala di dunia. Tapi di surga nanti, Nabi ada beritahu, kita akan dapat melihat Allah Ta'ala.
Ya, macam mana kita melihat bulan purnama tanpa lindungan awan. Kalau kita tengok bulan tanpa lindungan awan, terang, ya, artinya besok kita akan dapat melihat Allah di akhirat. Ya, di akhirat bukan semua, ahli syurga saja. Ya. Ahli syurga saja yang akan dapat melihat. Allah akan memperlihatkan zatnya. Pada masa itu kita akan dapat melihatnya macam mana kita melihat bulan purnama. Ya, maknanya terang, clear, itu bahasanya. Ya. Kalau dilindungi awan kan tak terang bulan tadi, macam tu. Jadi macam mana bulan purnama tak dilindungi awan, ya macam itulah terangnya kita akan dapat melihatnya nanti. Tapi di dunia tak dapat. Ya. Jadi di dunia kita hanya yakin, kita sembah apa yang Rasul ajarkan. Itu saja. Ya. Dengan kita mengakui keesaan Allah Ta'ala. Ya, kita sembah dia kerana dia yang menjadikan langit dan bumi, memberi rezeki kepada kita. Kita sembah dia. Kita esakan dia. Ya. Orang yang macam ni, orang yang tidak mengharapkan pertemuan hari akhirat. Laqad istakbaru fi anfusihim. Demi sesungguhnya telah sombong mereka pada diri-diri mereka. Maknanya ego, ya, ego sangat diri mereka. Atau istakbaru dengan makna besar, ya, jadi dia menganggap ya besar dirinya, sombong dirinya. Wa atau dan telah melampaui batas mereka utuan kabira, pelampauan yang besar. Cakap mereka ya di sini dianggap sebagai cakap takabur, cakap besar, ya, dan melampaui batas. Itu maknanya kita tidak termasuk dalam golongan sampai ya mengatakan ya kata-kata yang diucapkan itu oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi kita tidak, ya, maknanya kita tidak masuk dalam golongan itu. Ya. Itu adalah golongan orang yang tak mengharapkan jumpa Allah Ta'ala. Ya. Lagi, yauma pada hari, ayat yang ke-22 surah Al-Furqan. Yauma pada hari, yarawna mereka melihat, al-malaikata akan malaikat-malaikat. La busra, tidak ada kabar gembira. Yauma izin, pada hari itu, lil mujrimina, bagi orang-orang yang berdosa. Wa yakulun, dan mereka berkata, hijran, halangan, mahjura, yang dihalangi. Halangan yang dihalangi. Dalam bracket, tidak boleh dilalui. Semak semula. Yauma yaronal malaikah, pada hari, iaitu pada hari kiamat besok, mereka akan melihat malaikat, al-malaikah. Di dunia kita tak dapat melihat malaikat. Di akhirat besok, orang-orang yang tak percaya dengan malaikat ini besok akan melihat malaikat, nak tengok sangat. Malaikat akan nampak malaikat, sebenar-benar malaikat. Bukan malaikat menyerupai. Ya, semua di dunia ni malaikat menyerupai, yang dilihat tu menyerupai manusia. Ya. Macam sahabat-sahabat Nabi jumpa malaikat, malaikat tu menyerupai manusia. Ya. Zaman Nabi Lut, malaikat datang ke rumah. Zaman Nabi Ibrahim, malaikat datang rumah. Itu malaikat-malaikat menyerupai manusia. Ya, di akhirat besok benar-benar malaikat. Ya, jasad malaikat macam mana? Akan dapat lihat benar-benar. Nabi pernah melihat malaikat
ya, 2 kali di ufuk, ya. Dia punya sayap dia, ya, Jibril, ya, nampak Jibril sebenar-benar Jibril, ya. Dia dapat lihat. Dia punya kepak dia tu sampai tak nampak hujung dia. Ya, sebab malaikat ni ada sayap. Jadi sayap dia tu, ya, bila dikembangkan tak nampak hujungnya. Itulah tengok ya macam mana besarnya. Ya, malaikat, hebatnya malaikat ni, ya. Jadi besok mereka akan dapat melihat malaikat. La busyra, kepada orang-orang yang berdosa ni, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Malaikat tak pernah akan nampak malaikat senyum kepada orang-orang yang berdosa, tak ada. Ya, malaikat-malaikat yang bersama dengan orang beriman di akhirat besok dengan muka yang manis, senyum, ya. Tapi di sana ahli orang-orang yang berdosa tidak pernah nampak senyuman atau kegembiraan pada muka-muka malaikat itu, dan tidak ada kabar gembira buat mereka. Ya. Bengis muka-muka malaikat ini. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya, hijran mahjura, ya, halangan yang dihalangi. Ya, mana tak boleh nak buat apa. Maksudnya dia di akhirat dengan dunia ni satu halangan. Dah tak boleh lagi nak patah balik ke dunia. Maknanya bila dah akhirat dah tak boleh nak patah balik nak ke dunia. Itu maksudnya, ya. Ada halangan yang dihalangi. Baik, kita semak sedikit tata bahasa dia. Kita tengok perkataan, ya, mahjura ni. Mahjura. Hijran mahjura. Kita tengok dalam kamus. Apa nak cari perkataan dia? Saya buka, ya. Tapi ada satu mic tadi bising. Satu mic siapa bising? Saya kena cari. Okey, dah dapat. Yang lain boleh buka? Ya, yang lain boleh buka. Ini mic ni Puan Fatimah saja mic yang bising, tak tahu apa hal. Cuba cek lah. Fatimah saja mic tu bising. Kalau saya buka dia bising. Jadi saya kena tutup. Okey, yang lain boleh buka, ya. Cuba tengok dalam kamus mahjura. Ya. Mahjura ni muka surat apa? Cari apa perkataan dia? Huruf dulu. Huruf dia apa? Nak cari 3 huruf. Ha jim ra. Itu betul tu. Ha jim ra. Ya. Cuba cari jim ha ho. Jim. Kemudian ha. Cari ha, kemudian cari jim. Ha jim. Muka surat apa tu cari? Ya. Dah jumpa bab ha, cari hajim. Lepas hajim, haro. Hajim ro. Jumpa tak? Mula-mula cari hajim dulu. Dah jumpa dah? Tengok pada muka surat 67. Sebelah kiri. Dah dekat-dekat ro kan situ. Cuba cari ada tak ro. 67 atas. Atas. Dia tidak ada dia punya fi'il nampaknya. Dia ditulis begini. Hajarahu hajarahu yaj. Betul ada. Ini hajarahu tu tak payah tu patutnya, ya. Baris yang ketiga daripada atas kiri. Hajarahu tu hu tu padam. Ya, yang hu tu padam. Hajaro saja. Hajaro yahjuru jahron. Ya. Jahron.
Sudah salah nih. Hajaro yahjuru jahron. Bukan jahron. Hajaro. Hajron. Ini pun dah silap nih. Dia punya masnya pun sudah salah. Dia punya masnya dia bukan jim ha. Ha jim. Betul kan ya? Itu kita buka tuh. Dapat kita betulkan. Kemudian hajarohu itu tinggalkan. Hu itu tinggalkan. Hajaro saja. Hajaro yahjuru hajron. Hajron ya. Hajron. Jadi mana mengharang, melarang, merintangi. Macam tadi kita maknakan halang. Halang dengan merintangi samalah. Ya, kita nak lalu dirintangi. Dihalang. Jadi sekarang ni ya, kita jumpa perkataan hajaro yahjuru. Amarnya apa yahjuru? Yahjuru amar dia. Jur ujungnya. Uhjur. Nahinya la tahjur. Isim fa'il fa'ilun. Panjang. Jangan sebut fa'ilun wazan. Hajirun. Wazan dia fa'ilun. Jadi hajirun. Kalau siapa yang tak tahu, cuba tengok bawah ada hajirun. Tulisan hajirun macam mana? Ke bawah. Daripada hajaro tadi, tengok bawah sampai jumpa hajirun. Jadi hajirun ni kita takkan terjemahkan macam tu. Kita terjemahkan daripada mana atas. Mana atas yang merintangi. Jadi di sini kalau merintangi jadi yang merintangi. Hajirun itu isim fa'il ya. Yang merintangi ataupun yang melarang ataupun tadi yang menghalang ya, yang menghalang. Hajirun. Kalau isim maf'ulnya apa? Hajirun. Yang ada dalam Quran tadi mahjurun. Yang ada dalam Quran tadi mahjurun. Itu isim maf'ul tu. Ya. Mahjurun, yang dihalangi. Ya. Baik, untuk tambahan daripada hajaro tadi, hajaro yahjuru boleh hajron. Kita tulis hijron ikut Quran. Hijron. Tulis di situ hijron ikut Quran ya. Sebab kita walau macam mana pun kita mesti pandukan kepada Quran. Quran tu yang betul. Ya. Jadi hajara yahjuru hijron. Jadi isim maf'ulnya tu mahjurun tu. Itu isim maf'ul. Ya. Mahjurun tu isim maf'ul yang dihalangi. Atau yang dirintangi. Tadi yang dirintangi ya, dalam kamus, tapi boleh tambah makna dalam kamus tu tak apa. Mana menghalang. Menghalang. Okey, dalam ayat tu juga 22 ada perkataan lil mujrimin. Kita ambil mujrimin tu apa huruf? 3 hurufnya. Mujrimin. Jim, rom, mim. Yang lain tu tambah ya. Yang pangkal tu mim tu tambah, ya nun tu pun tambah. Jadi ambil jim, ro, mim. Dekat juga ni. Ni huruf bab jim ni, ya. Cari jim ro. Dal zal ro zai. Dal zal ro. Kan dekat tu. Dal zal ro. Cari jim dulu, bab jim. Dah jadi huruf jim.
Kena-kena sebut balik. Alif bata. Hmm. Lepas jim, ro. Hmm. Selalu yang jadi kamu siapa? Puan Fatimah ya? Puan Najat Fatimah. Okay. Jumpa tak? Jim ro dah jumpa? Lepas ro cari mim. Dah dekat dah tu. Ya. Yeah? Cuba cari 57. Dah dekat-dekat tu 57. 57 bawah baris yang kedua kanan. Jaroma. Puan Najat Fatimah punya mic bising ya. Dia punya mic bising. Kalau saya buka dia pun dia bising. Semua tak boleh dengar. Okey. Dah okey dah. Apa dia? Jaroma. Jaroma yajrimu. Lagi? Jarman. Jarman tu masdar ya. Masdar tu ya. Okey, maknanya memotong berusaha. Kemudian kalau ada 4 huruf jadi ajroma bawahnya. Kalau 4 huruf ajroma. Jadi makna Jarman. Tapi kalau dia 4 huruf dengan makna berdosa. Ajroma. Bawah yang bawah tu. Yang bawah tu ada 4 huruf. Alif, jim, ro, mim. Ajroma. Kalau ajroma dah jadi makna berdosa. Kalau 3 hurufnya makna memotong atau berusaha. Jaroma yajrimu tu. Tapi kalau ajroma dia dah jadi lain makna. Makna berdosa, makna derhaka, ya. Okey, kita ambil lah yang 3 huruf dulu. Jaroma yajrimu. Kalau amarnya apa? Yajrimu. Ijrim. Nahinya la tajrim. Isim fa'ilnya fa'ilun wazan dia. Jarimun. Jarimun. Isim maf'ulnya majrumun. Ya. Baik, yang kita jumpa dalam Quran mujrimina, ya, dia berasal daripada 4 huruf ya, ajroma. Sebab itu ini isim fa'il guna mim sebab dia 4 huruf. Mujrimin, ya. Mujrimin tu artinya orang-orang yang berdosa. Dia bukan 3 huruf, dia 4 huruf. Ajroma. Sebab itu isim fa'ilnya guna mim, mujrimun, ya. Kalau nak jadikan isim maf'ulnya, isim fa'il macam ni, naikkan atas baris. Mujra. Mujromin. Jadi isim maf'ul. Jadilah isim maf'ul untuk 4 huruf, ya. Jadi isim maf'ul. Okey, satu lagi ayat yang ke-21. Cuba cari perkataan istakbaro. Istakbaro ayat 21. Istakbaro berasal daripada 3 huruf. Apa dia? Ayat 21. Laqad istakbaro. Apa perkataan 3 hurufnya? Takabbar. Yang ro tu apa halnya pula? Besok kalau jumpa perkataan penambahan dia istakbaro, alif sinta tu penambahan untuk 3 huruf jadi 6 huruf. Alif sinta tu adalah penambahan untuk 6 huruf.
Jadi hurufnya bukan pada ta. Hurufnya pada hujung ta. Kabaro. Jadi kabaro. Cuba cari kabaro. Bab kap, fa kof kap. Lancarkan fa kof kap. Fa kof kap. Kaf kaf ni ada pada muka surat 335 ni dah bab kaf ya, 335. Tapi 335. Adalah di bab kaf ya. 335 tengok tengah-tengah ya. Tengok tengah-tengah. Apa bunyinya? Kaf ba ro. Apa bunyinya? Tengah-tengah, tengah-tengah yang lapang tu. Kaburo. Kan ada tengah-tengah yang lapang tu. Kaburo mudhari'nya yakburu. Yakburu, masdarnya ada 3 ya, kibaron, kuberon, kubarotan. Itu semuanya namanya masdar ya. Baik, tengok ya. Dia berasal daripada 3 huruf. Oh ni. Di situ ada makna tak? Di situ ada makna tak? Kaburo. Tak ada makna ya, lapang ya. Lapang ke? Kabur. Tua umur. Oh ada makna tua umur. Oh itu yang atas. Yang tengah. Oh yang atas tu. Yang ni yang makna besar ni. Kaburo yakburu, yang kosong tu letak makna besar ya. Letak makna besar. Letak makna besar. Kaburo yakburu kibaron. Itu yang kosong tu letak makna terjemahkan letak makna besar ya. Okey, sekarang ni kita jumpa kaburo yakburu. Apa amarnya? Ukbur. Sebab apa? Dia bunyi baro, bur. Baro tu bunyi bur. Jadi awalnya bunyikan depan. Ukbur. Ukbur. Nahinya? La takbur. Isim fa'ilnya? Fa'ilun. Kabirun. Ya. Isim maf'ulnya? Makburun. Ya. Dia isim fa'il ni boleh 2, boleh juga isim fa'ilnya bunyi begini. Kabirun. Ada ya, kabirun ataupun kabirun. Ya. Atau kabirun. Ya. Dia boleh guna 2. Boleh juga guna panjang kabirun, juga boleh juga kabirun. Allahu akbar kabiro. Kan? Itu isim fa'il tu. Kabiro. Kabiro tu kabiron. Itu isim fa'il tu. Kabirun asalnya. Bila jadi ayat jadi kabiron. Allah kabiro walhamdulillahi katsiro. Itu semua isim fa'il katsiro ya. Baik. Isim maf'ulnya makburun. Cuba cari perkataan istakbaro. Jumpa tak bawah-bawah? Cuba cari. Istakbaro. Cari bawah-bawah. Ada tak? Apa maknanya? Sombong. Sombong takbur. Ya. Tu istakbaro. Ya.
Jadi nak mencari istakbaro ni daripada perkataan kaburo. Kaburo, ya. Sebab itu kadang ya kita bila jumpa fi'il madhi 3 huruf, kita tak boleh tergerak semua baris atas, ya. Kadang kita bila jumpa kabaro bunyi kabaro. Ya, kabaro bunyi kabaro tak. Ya. Macam tengok sini. Kabaro bunyinya kaburo. Ya. Kadang-kadang kita bunyikan kabare. Ya. Kadang-kadang lah kita bunyi kabare. Ya. 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 Jadi daripada perkataan kaburo, rupanya jadi kabare. Ya. Okey. Kita cari lagi perkataan dalam ayat apa tadi? Istakbaro dah jumpa. Kita nak cari perkataan, ya. Di sini ni dikatakan huruf mu'tal, ya. Kita nak cari perkataan malaikat. Macam mana malaikat? Malaikat ni mim memang perkataan dia. Mim memang perkataan dia malaikat, ya. Mim lam kaf. Itu yang betul tu. Sebab malaikat tu jamak, ya. Mim lam kaf tu jamak. Mim lam kaf, cuba cari. Cari bab mim. Mim kaf lam mim. Ba qaf kaf lam mim, ya. Mim muka surat 379 dah mim lah, tapi carilah seterusnya. 5 3 okey. Okey, 398. Cari ya 398. Yang lain cari sebab malaikat selalu kita tengok tengah-tengah, ya. Tengok tengah-tengah. Malaka yamliku, malkan boleh, milkan boleh. Kemudian bawahnya mulkan, malakatan, mamlakatan, semua ni masdar, ya. Mana ada tanwin tu masdar. Yang penting ada dua, iaitu madhi mudhari, ya. Malaka dengan makna memiliki, ya. Yamliku ia memiliki. Macam tu, ya. Kemudian, ya, kita cari perkataan malaikat. Ada tak bawah-bawah dia? Malaikat, cuba cari. Sampai jumpa. Ya. Ada? Sebelah 399, ya. 399 atas sekali. Sebelah kanan. Malaikah. Kalau satu malaikat, malakun. Malak tu maknanya satu malaikat. Kalau malaikah, ini jamak, malaikat-malaikat. Jim tu makna jamak. Ya. Bising tu. Hajar Fatimah punya mic. Hajar Fatimah punya mic bising. Okey. Okey, ya. Tengok sekarang ni malakun jamak. Kalau satu malaikat malak. Kalau waqaf, ya, malak. Kalau jamaknya malaika. Kemudian ke bawah sikit, malik. Malik, tu makna raja. Kalau malikun, tu raja. Jamak malik, raja, jamak raja, muluk, raja-raja. Muluk tu raja-raja. Itu maknanya beza. Ya, malak dengan malik. Ya, kalau malik tu raja. Tapi kalau kita baca panjang, ya, panjang, malik, malik. Itu maknanya yang menguasai. Yang menguasai. Malik yaumiddin, contohnya, yang menguasai hari pembalasan. Tapi boleh juga baca pendek. Malik yaumiddin,
Malik ma tu pendekkan. Maliki yaumiddin itu mana raja hari pembalasan. Itu pun boleh. Maliki yaumiddin pun boleh. Panjang. Panjang. Maliki yaumiddin mana yang menguasai. Okey, balik semula kepada perkataan asal. Ya, malaka yamliku. Muka surat 398 tadi. Tengah-tengah. Malaka yamliku. Macam mana fi'il amar yamliku? Yamliku. Amarnya apa? Yamliku. Imlik. Ke bawah. Imlik. Nahinya? La tamlik. Isim fa'il? Fa'ilun. Malikun. Isim maf'ul? Mamlukun. Sebab itu bila kita baca malikin, malikiyau, kan itu di mana yang memiliki. Ya, yang memiliki. Itu Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ya. Baik ya, sekadar itu dulu kita punya kuliah ya. Akan datang cuba cari